Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamam bil khair. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan inayahnya juga dapat kita bersama menunaikan kewajiban salat dan dapat duduk dalam majlis ilmu yang kita harapkan rahmat daripada Allah. Kita sambung membaca tafsir suratul Baqarah. Kita telah selesai 5 ayat pertama. Malam ini kita masuk ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca sama-sama ya. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mahu percaya, yang kafir, sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak kau beri peringatan, mereka tidaklah akan percaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Telah dimeterai oleh Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. 5 ayat pertama daripada suratul Baqarah ini menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman atau yang bertakwa. 2 ayat selepasnya menyebut tentang sifat orang-orang kafir. Kemudian 13 atau 14 ayat selepasnya adalah menerangkan tentang sifat orang-orang munafik. Jadi nampaknya tentang orang yang kafir itu disebutkan 2 ayat. Sedangkan orang munafik nanti bicaranya lebih panjang lagi. Tajuk yang diletakkan oleh pengarang kitab Tafsir Azhar ini tajuknya kufur. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak mahu percaya, sama saja atas mereka, sama ada engkau beri peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan percaya. Pada ayat-ayat tersebut di atas ditunjukkan bahawa
orang yang boleh mendapat petunjuk ialah orang yang bertakwa. Al-muttaqin, hudal lil muttaqin, ayat yang kedua. Kemudian di ujungnya, di ujung ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Yang beriman itulah, yang bertakwa itulah yang boleh mendapat petunjuk. Orang yang telah menyediakan dirinya untuk beriman, dirinya bersedia, dia telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk itu, sehingga selangkah demi selangkah, sesyarat demi sesyarat dapat mereka penuhi, sehingga akhirnya beroleh meneruskan dengan amal. Pertama, amal beribadat kepada Tuhan, alladzina yuqimuna shalah. Kedua, orang murah hati, murah tangan kepada sesama manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tetapi orang kafir sukarlah untuk dimasuki oleh petunjuk itu. Apa erti kafir? Pengarang bincangkan apa asal perkataan kafir. Arti yang asli bagi kufur dan pembuatnya dinamakan kafir ialah menimbun atau menyembunyikan sehingga tidak kelihatan lagi. Bila timbun, yang bawah tu dah tak nampak lagi dah. Ini disebut dalam Al-Quran sendiri dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, iaitu gambaran peladang yang menugalkan benih, menanamkan benih, lalu menimbunnya dengan tanah sehingga benih itu terbenam dalam tanah. Orang yang meletak benih kemudian ditimbun, ditutup dengan tanah itu, orang itu dipanggil kufar. Iaitu ayat yang kita baca, kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, sebagai hujan yang menakjubkan pertumbuhannya itu bagi si penanam. Ayat tu ada cerita pasal lain lah, tapi Allah Ta'ala buat perumpamaan. Hujan itu bila dia menumbuh, dia turun dan menumbuhkan tanaman, biji benih, orang penanam itu merasa kagum. Tak benih, timbun dengan tanah, lepas tu kena hujan, keluar benih, keluar pokok. Jadi pengkagum itu adalah para penanam, sebab dia letak, ditutup, dah kena air, keluar tumbuh. Dia nak cerita perkataan kufar ataupun singularnya, satunya adalah kafir, asal maknanya adalah penimbun, orang yang menimbun, iaitu orang yang menanam tumbuhan tadi. Jadi dia nak cerita asal perkataan kafir itu maknanya menimbun atau menutup. Di sini kita melihat erti yang dalam sekali dari kalimat kufur itu, yakni bahawa dalam hati sanubari itu ada kesediaan untuk menerima kebenaran, atau lebih tegas lagi, dalam hati tiap-tiap manusia itu ada tampang buat mengakui kebenaran. Manusia ni sebenarnya ada potensi untuk menerima kebenaran, tetapi orang kafir yang boleh tumbuh, tampang orang kafir yang boleh tumbuh dengan baik itu ditimbunnya. Potensi dia untuk beriman tu ditutup. Dia kemukakan berbagai alasan kebenaran dengan berbagai cara, namun bagi mereka sama sahaja, tidak ada yang mereka terima. Mereka telah mengkafiri suara hati mereka sendiri. Jadi setiap manusia itu dalam hatinya ada potensi untuk menerima kebenaran kalau dia sendiri bersedia. Macam Allah Ta'ala cerita dalam ayat lain, tiap-tiap roh manusia ni, masa kita di alam roh, Allah Ta'ala dah ambil janji daripada kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ketika Tuhanmu mengambil daripada zuriat anak Adam, dari belakang mereka, zuriat mereka,
dan Tuhanmu mengambil saksi, wa asyhadahum ala anfusihim, Tuhanmu mengambil saksi daripada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka semua yakni manusia di alam roh itu menjawab, bala syahidna, bahkan kami menjadi saksi. Jadi manusia itu ada potensinya untuk menjadi beriman, tetapi yang enggan itu dia menutup-nutup potensi itu sehingga dia jadi kafir. Apa sebab orang menjadi kafir? Orang menjadi kafir kadang-kadang kerana juhud. Juhud ni degil, iaitu meskipun seruan yang disampaikan kepada mereka itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya, tetapi oleh kerana mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi diri mereka, maka kebenaran itu mereka tolak. Ada banyak faktor lain, faktor luar yang menyebabkan manusia tidak mahu menerima kebenaran. Banyak pemuka Quraisy di Mekah tidak mahu menerima peringatan Nabi Muhammad SAW melarang mereka menyembah berhala atau memakan riba, kerana keduanya itu amat bertali dengan kedudukan mereka. Orang-orang kafir Quraisy ramai yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW peringkat awal, sebab nak menjaga ni lah kedudukan. Kalau bagi contoh, menyembah berhala ni, mereka pun tahu berhala itu tiada boleh memberi manfaat. Kalau cerita bab riba, judi, mereka pun tahu riba judi itu tak baik. Sebagai contoh, kalau kita tengok sejarah pembinaan Kaabah, Kaabah tu kan pernah rosak, kena banjir masa Rasulullah SAW belum jadi Nabi dan Rasul. Bila rosak, mereka pun lepas banjir itu mereka pecahkan balik. Tapi awalnya orang tak berani pecah, sebab beberapa 25 tahun sebelum itu pernah berlaku Abrahah yang nak meruntuhkan Kaabah diserang burung ababil. Jadi bila kita baca sejarah tu, orang takut, sehinggalah datang satu orang di bawah tukul besi besar, penukul besar. Dia pergi dekat Kaabah tu, dia menyeru, "Ya Allah, aku nak baiki, bukan nak robohkan." Orang tengok, dia pun ketuk sekali, boom. Orang tengok tak ada apa-apa. Ketuk 2 kali, tak ada apa-apa. Ketuk kali ketiga, tak ada apa-apa. Barulah orang lain tolong. Oh, boleh. Boleh robohkan. Bila mereka dah robohkan, mereka bina balik. Ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Rasulullah cerita kepada Aisyah sejarah Kaabah itu. Kaabah itu Rasulullah kata asalnya ada 2 pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Dan pintu itu kat bawah, kat lantai. Kemudian bentuknya besar sampai dekat Hijr Ismail. Dan bentuknya bukan persegi, dia bentuk melengkung ke depan tu, macam Hijr Ismail tu lah. Kata Nabi, tetapi oleh kerana kaummu, yakni kaum Quraisy, tak cukup ajar, maka mereka bina kecil. Kemudian mereka tinggikan pintu tu, tinggi dan jadi 1 pintu je. Orang tertentu sahaja boleh masuk. Kena bawa tangga dulu. Jadi Nabi kata mereka kesuntukan bajet. Kenapa? Mereka kumpul duit halal sahaja, duit bersih. Duit judi dia orang tak ambil, duit riba dia orang tak ambil. Maknanya mereka tahu benda tu tak baik, tapi dia buat juga. Tapi untuk kerja Kaabah, dia jaga sikit lah. Jadi mereka tahu benda-benda tak baik yang Nabi halang itu betul, tapi mereka tak nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW kerana menjaga kedudukan. Yang ini kita tengok sejarah kemudiannya, bila berlaku pembukaan kota Mekah, banyak pembesar-pembesar ni masuk Islam. Dah tak ada apa-apa nak dipertahankan lah. Mekah pun dah kena takluk. Abu Sufyan masuk Islam. Yang banyak lewat masuk Islam ni adalah kaum kabilah Bani Umayyah. Abu Sufyan, Khalid Al-Walid, dan lain-lain itulah. Abu Jahal dah mati dulu masa perang Badar kan. 2
Dua kabilah ni ada persaingan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Ada riwayat menyebut, orang tanya Abu Sufyan, kenapa awal-awal tak nak masuk Islam? Abu Sufyan kata, kami Bani Umayyah, dia dengan Bani Hashim dia bersaing. Bila Bani Hashim jamu orang miskin bagi makan, kami buat juga. Bila Bani Hashim berkhidmat untuk orang-orang yang datang buat haji, kami buat juga. Tiba-tiba Bani Hashim ada Nabi, kami nak kata apa? Takkan nak lantik Nabi lain. Jadi mereka rasa Nabi ni tak betul. Tapi bila setelah 20 tahun berdakwah sampai berlaku pemegang kota Mekah, makna tak ada pengaruh dah. Dan Rasulullah pun dah jadi orang besar, mereka ikut. Dan kemudian kita tengok dalam sejarah, akhirnya Bani Umayyah dapat jadi kerajaan, berjaya juga selepas kematian Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Yang kedua, pengarang bagi contoh, pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana yang baginda serukan itu tidak benar, melainkan kerana hasad atau dengki dan iri hati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Baqarah juga nanti, hasadan min indi anfusihim, hasad daripada hati mereka. Apa dengkinya? Antara dengkinya adalah, mengapa seorang Arab mengaku diri menjadi Rasul Allah, padahal Nabi dan Rasul itu hendaklah dari Bani Israel. Bani Israel ni adalah anak cucu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, nama lainnya adalah Israel. Tapi kita dah sinonim lah Israel yang kita benci. Sebab negara Israel tu lah. Padahal Israel tu nama Nabi Yaqub. Kullu ta'ami kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsi. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel, iaitu Nabi Yaqub atas dirinya. Nabi Yaqub atau Israel itu adalah anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq ada abang namanya Ismail daripada ibu yang lain. Nabi Ismail ni anak cucunya tak ada Nabi Rasul. Jauh sampai Nabi Muhammad baru jadi ada Nabi balik, dan Nabi yang terakhir. Inilah doa Nabi Ibrahim AS ketika meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, ditinggalkan. Masa Mekah tak ada apa-apa lagi, kosong. Walaupun tapak Kaabah itu dah ada kat situ, kerana menurut riwayat lain Kaabah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, tapi musnah pada zaman banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi masa Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail di lembah Mekah itu, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ada banyak doa Nabi Ibrahim sempena anak dan tempatnya itu. Salah satunya adalah, Rabbana, wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang Rasul. Dan doa itu dikabulkan ribuan tahun selepas itu. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, Ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah hasil doa datukku Ibrahim. Nabi-nabi lain Allah Ta'ala bangkitkan di kalangan Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub yang keturunan Nabi Ishaq. Ishaq, Yaqub, lepas tu anak Nabi Yaqub salah seorangnya Nabi Yusuf, Nabi. Lepas tu cucu cicitnya ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sebelumnya. Bahkan ada Nabi-Nabi lain lagi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, satu malam Bani Israel pernah membunuh 40 orang Nabi. Itu ramainya Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi mereka dah biasa, Nabi-Nabi ni mereka punya warga mereka, saudara mara mereka. Tiba-tiba yang ini Arab, keturunan Ismail. Apa cerita? Tapi tak ada syarat pun Allah Ta'ala mesti lantik di kalangan Bani Israel menjadi Nabi dan Rasul. Apakah kalau Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad yang akhir itu dari keturunan Bani Israel, maka mereka akan beriman? Kita
Tidak juga, sebab Nabi Isa telah cuba dibunuh. Nabi Yahya dan Zakaria memang dah dibunuh. Jadi barangkali itulah antara rahsianya kenapa Allah Ta'ala kalih bagi Bani Ismail pula. Rupa-rupanya memang mereka tak nak beriman. Jadi mereka tahu Rasul yang akhir itu Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah, tapi mereka dengki, hasad, kerana Rasul yang akhir itu bukan daripada keturunan mereka. Bayangkan mereka dah tunggu Nabi yang akhir zaman ni sejak zaman Nabi Musa. Ada riwayat sebut masa Nabi Musa dan kaumnya pergi ke Kaabah, kemudian lalu di Yathrib nama lama Madinah, mereka melihat banyak pokok kurma di situ. Madinah ni tempat kurma terbaik dunia sampai hari ini. Jadi bila mereka lalu situ, Nabi Musa kata barangkali inilah tempat Nabi akhir zaman, Nabi yang akhir bangkit nanti. Sebahagian daripada kaum Nabi Musa tu menetap di Madinah nak menunggu Nabi yang akhir. Ada juga faktor lain kenapa orang Yahudi ada di Madinah. Faktor lainnya adalah Palestin diserang oleh musuh dari luar dan mereka menjadi pelarian, lari ke selatan sampai di Madinah. Mereka berada di Madinah itu, satu, menunggu Nabi akhir zaman. Kedua, kalau mereka tak tunggu Nabi itu bangkit kat situ, confirm lah bukan keturunan mereka. Jadi mereka kena tunggu kat situ. Tunggu punya tunggu, rupa-rupanya datang dari Mekah, bangkit, berhijrah ke Madinah, dan terbukti itu memang Rasul. Ada tanda-tandanya, ada khatmun nubuahnya, rambutnya, tubuh badannya, sifat-sifatnya memang seperti yang mereka tahu. Tapi mereka degil, mereka menolak. Ini yang kedua. Tadi Quraisy, yang kedua Yahudi. Kemudian yang ketiga yang sekarang ini ceritakan adalah Raja Hercules ataupun Heraklius. Ada pendapat kata Heraklius ni bukan Hercules. Ada yang kata orang yang sama. Wallahu a'lam. Dalam bahasa Arab dia panggil Herakl. Herakl ni adalah Maharaja Rom Byzantine. Empire Rom atau kerajaan Rom tu pernah pecah dua. Asalnya satu, kemudian pecah dua. Yang belah barat, Rom barat, ibu negaranya adalah Rom di Itali. Yang belah timur, Byzantine, ibu negaranya adalah Konstantinopel di Turki, yang hari ini kita panggil Istanbul. Hercules ni pernah berperang dengan Parsi. Mereka perang dengan Parsi, mereka kalah. Masa tu Nabi dan para sahabat berada di Mekah. Lalu turunlah ayat Quran, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, Rom dikalahkan. Dan Allah Ta'ala sebut, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas kalah ini akan menang pula. Fi bid'i sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Selepas kekalahan di Adnal Ard, di Jericho, di bumi yang paling rendah itu, mereka menang balik, iaitu ketika Nabi dan para sahabat selepas perang Badar, orang beriman mengalahkan kafir Quraisy. Selepas itu mereka dengar berita Rom mengalahkan Parsi pula. Bila Rom mengalahkan Parsi, orang Islam suka, sebab walaupun Rom ni Kristian, tapi lawan dia Parsi, Majusi lagi teruk. Jadi para sahabat masa tu sokong Rom. Yang Quraisy ni sokong Parsi sebab mereka sembah berhala, adik-beradik menyembah api. Ini cara kita nak pilih kawan. Walaupun dua-dua kafir, tapi yang satu tu ada kurang sikit lah jahatnya. Tapi akhirnya orang Islam pun berlawan dengan Rom. Kita bawa habis bola. Ada orang kata nak sokong Perancis ke nak sokong Argentina. Orang Perancis ni dulu jahat. Tentera dia. Tapi yang lain kulihal, Argentina ada menang. Kalau yang tahu lah. Saya tahu keputusannya, tapi tak tengok. Pukul 2 pagi. 11 Oh, 11. Itu pun tak ingat.
Rasa nak berjaga malam tu serba salah. Baik. Jadi bila Hercules ni dia menang mengalahkan Parsi, dia telah bernazar sebelum itu, kalau dia menang, dia akan pergi buat haji jalan kaki daripada Konstantinopel ke Palestin, tempat lahir Nabi Isa, tempat haji dia orang. Lalu dia pun tunaikanlah hajat nazar dia dan pergi ke Palestin. Masa tu nama Palestin adalah Ilia. Dan ketika itulah Rasulullah SAW menghantar surat kepada para pembesar kerajaan-kerajaan di keliling Madinah, ajak masuk Islam. Hantar kepada Maharaja Parsi, Kisra, hantar kepada Najasyi, hantar kepada Muqawqis, hantar kepada kerajaan-kerajaan sekeliling, dan juga hantar kepada Hercules surat ajak masuk Islam. Inilah dalam tafsir ini disebut Hercules di Syam pernah menerima surat dari Rasulullah SAW mengajaknya memeluk Islam. Kerana pandainya utusan yang membawa surat, hatinya menerima, malahan tidak ada sikapnya yang menentang. Dia asalnya nak terima Islam. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bad'il Wahyi, kata silap awal lagi kitab Sahih Bukhari, ada cerita dia. Bila Hercules dapat surat daripada Rasulullah SAW, kandungannya adalah min Muhammadin Rasulillah ila azimir Rum, dari Muhammad utusan Allah kepada Maharaja Rom. Salamun ala man ittaba'al huda, sejahteralah kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, masuklah Islam, engkau akan selamat, Allah akan beri kepadamu pahala 2 kali. Sebab apa? Bila seorang raja masuk Islam, dia dapat pahala, dan rakyatnya akan ikut masuk Islam, dia dapat pahala kedua. Fa in tawallaita fa innama 'alaika ismul arisiyyin, kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu yang terdiri daripada petani dan peladang. Arisi kebanyakannya. Jadi bila dia baca surat tu, dia tengok surat ni daripada Muhammad, orang Arab di Madinah yang mengaku dia Nabi. Dia tanya, dekat sini ada tak orang Arab? Dekat Palestin pada masa itu, Ilia. Kebetulan pada masa itu yang berada rombongan Quraisy berada di Syam, kerana orang Quraisy ni dia selalu ulang-alik antara Syam dengan Yaman. Masa itu Mekah memang jadi tengah-tengah penghubung antara dunia barat dengan dunia timur. Yang barat akan bawa barang dagang melalui Laut Mediterranean ke Palestin, Syam, dan dari Syam orang Mekah ambil barang dagangan mereka, bawa balik ke Mekah, dari Mekah bawa pula ke Yaman untuk hantar ke belah timur, China, India, tempat kita. Mekah memang pusatnya. Jadi bila Abu Sufyan ketika itu berada ke situ, maka diberitahulah kepada Hercules bahawa ada rombongan daripada Mekah. Maka dipanggillah dia orang menghadap Maharaja Rom. Mekah ni negara kecil ataupun sistem kabilah. Rom ni dia moden, dia negara besar. Jadi dipanggil menghadap. Maka datanglah mereka menghadap Hercules. Bila mereka menghadap Hercules, Hercules suruh tanya melalui penterjemahnya, di kalangan mereka ni siapa yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku Nabi ni? Lalu Abu Sufyan mengakulah, saya paling dekat hubungan, sebab Bani Umayyah dan Bani Hashim tu dekat atas ada pertemuan, bertemu silsilah mereka. Lalu Abu Sufyan diletakkan depan Maharaja Rom, kawan-kawannya disuruh berbaris di belakang, dan kata Hercules, aku nak tanya dia beberapa soalan. Kalau dia bohong, yang lain kat belakang tolong bagi tahu, bagi isyarat. Kata Abu Sufyan dalam ceritanya itu, kalaulah aku berpeluang untuk tipu, aku tipu. Tapi aku malu kalau aku dikesan menipu sebab kawan-kawan kat belakang. Maknanya ada taktik tu, macam mana nak tahu benda betul, nak elak orang menipu. Maka Abu Sufyan bercakap benarlah kepada semua soalan yang ditanya oleh Hercules. Kalau tak silap ada 8 soalan. Daripada soalan-soalan itu, Hercules buat kesimpulan bahawa orang yang hantar surat ini memang Nabi.
Antara soalannya, Hercules tanya, yang atas surat ni pernah tak bohong sebelum dia mengaku jadi Nabi? Abu Sufyan kata tak pernah bohong. Ini sifat utama seorang Nabi, sedih, tak pernah bohong. Semua Nabi macam tu, tak pernah bohong, dan dia bohong dengan tak beritahu lain. Betul tak? Ada orang dia tak nak cakap, tapi dia tak bohong. Ada orang mentah-mentah dia bohong. Orang kata kau buat, tak, aku tak buat. Bohong kan? Ada orang dia bila kita kata kau buat, mana kau tahu? Dia tak Nabi, so dia tak berbohong. Ada jiran kami tu di Bandar Seputra, dulu dia kahwin 2. Isteri pertama dia Syah, tapi isteri pertama ni tak pernah tanya. Dia kata arwah isteri dia dulu lah pernah cakap dia, ada kawan-kawan abang bagi tahu abang dah kahwin 2. Saya tak percaya bang. Jadi dia pun diam je. Dia punya prinsip adalah, engkau tak tanya, aku tak jawab, aku tak bohong. Jadi sifat para Nabi ni, dia tak pernah bohong. Jadi kalau yang bohong mentah-mentah ni, memang kaki bohong lah. Orang kata kau buat, dia kata aku tak buat, padahal dia buat. Lepas tu terbukti pula dia buat. Para Nabi tidak berbohong. Maknanya sebelum dia mengaku jadi Nabi, Abu Sufyan akui Muhammad tak pernah bohong. Dia pernah langgar janji tak? Abu Sufyan kata tak pernah langgar janji. Ada tak tok nenek dia raja? Abu Sufyan kata tak ada. Hercules kata, kalau tok nenek dia raja, mungkin dia nak ambil balik tahta dia. Tapi kalau tok nenek ni bukan raja, maknanya dakwah dia tu bukan nak dapat tahta. Lepas tu ditanya lagi, dia ni daripada keluarga bangsawan ke orang biasa? Mereka kata bangsawan. Kata Hercules, memang Nabi-Nabi Allah Ta'ala pilih daripada keluarga bangsawan. Pengikut dia makan sikit ke makan ramai? Abu Sufyan kata betul, ni makan lama makan ramai. Pengikut ni banyak orang besar-besar ke orang miskin, orang susah? Kata Abu Sufyan, pengikutnya banyak orang miskin, orang susah. Abu Sufyan kata, macam itulah pengikut para Nabi. Jadi maknanya Hercules tahu dah, ini memang Rasul, memang Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Sampai bila dia dah puas hati daripada jawapan Abu Sufyan tu, dia suruh Abu Sufyan and the gang keluar pada dewan. Dia arahkan pengawal dia tutup semua pintu, lalu dia bagi tahu pada para pembesar, apa kata kita ikut orang ini yang mengaku Nabi ini, dan kerajaan kita kat sini kekal. Barangkali sebab Hercules tahu Nabi akhir zaman ni, umat dia akan menakluk Palestin. Jadi kalau mereka masuk Islam, bernaung bawah Nabi itu, memang Palestin kekal bawah mereka, sebab mereka bawah Nabi itu, bawah umat Nabi itu. Tapi malangnya para pembesar di mereka tak setuju. Dia lari kat pintu nak keluar, pintu dah dikunci. Bila dia Hercules tengok pakai lari semua ni, dia panggil tadi, dah, kumpul balik. Sebenarnya tadi aku tes dia, aku uji kamu setakat mana kamu setia dengan Kristian. Nampaknya kamu setia. Padahal dia sendiri nak sokong ataupun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bila dia rasa kedudukan dia tergugat, orang-orang besar dia tak nak ikut, dan ada rumus dah, ada khabar angin dia orang nak bunuh dia. Ialah Maharaja Rom ada yang dibunuh kan. Yang awal lagi Caesar dibunuh. Jadi dia pun tarik balik. Jadi cerita orang tarik balik niat ni dah lama kan. Jadi Hercules yang sedar bahawa Nabi Muhammad SAW itu memang Nabi, setelah dikajinya lebih mendalam, kalau kiranya dia masuk Islam, artinya kedudukannya sebagai raja akan terancam kerana dibantah keras oleh pendeta dan orang-orang besar kerajaan. Dia pun akhirnya menyatakan tidak akan menukar agamanya, hanya berkirim ucapan selamat sahaja kepada Rasulullah SAW. Sebab ada benda yang dia nak pertahankan. Hati dia tahu dah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Kisra Abrius
Abruis, Raja Besar Parsi, demi dibacanya surat yang dikirimkan Nabi kepadanya. Dengan murka dan kesombongan dia merobek surat itu di hadapan utusan. Padahal tingkah laku yang demikian sangat melanggar sopan santun kerajaan. Sebab dia memandang sangat tidak patut orang Arab yang hina itu berkirim surat kepadanya sebagai orang yang sama kedudukan, padahal dia raja besar. Dia rasa surat yang Nabi hantar itu hina, tak patut dia terima, lalu dikoyaknya mentah-mentah. Dan bila berlaku dia koyak surat Rasulullah SAW itu, bila utusan itu balik dan beritahu kepada Rasulullah surat itu dikoyak, Rasulullah kata, semoga Allah mengoyakkan kerajaannya. Dan berlakulah sejarah itu pada zaman para sahabat. Kerajaan Parsi runtuh habis. Berbeza dengan Rom, runtuh sebahagian, diambil alih oleh Islam, tapi tak habis. Itulah beberapa contoh sikap kekafiran yang telah disebutkan orang kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang seperti demikian sama sajalah bagi mereka. Apakah Nabi Muhammad SAW menyampaikan peringatan kepada mereka ataupun tidak memberi peringatan, mereka tidak percaya. Ada orang diajak beriman, ada orang diajak ke tak diajak, dia tetap kafir. Kenapa? Allah Ta'ala kata dalam ayat berikut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, telah dicap oleh Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawah, dan atas penglihatan mereka ada penutup. Lantaran sikap mereka yang demikian, kesombongan, juhud ataupun degil, menentang, inad, keras kepala, maka hati dan pendengar mereka telah dicap oleh Allah. Artinya kekafiran itu telah menjadi sikap hidup mereka, tidak bisa dirubah lagi. Lantaran bekas cap itu, maka sudah ada tanda di dalamnya yang tidak dapat dihilangkan lagi. Ibarat kertas yang sudah dicetak padanya huruf, maka buat dimasukkan lagi cap yang lain tidaklah berfaedah lagi. Yang dapat diberi cap atau cetakan hanyalah kertas yang masih kosong. Dan pada penglihatan mereka sudah ada penutup. Sebab itu, apa jua pun yang diperlihatkan kepada mereka tidaklah akan nampak oleh mereka lagi. Pernah dikatakan orang bahawa mata itu telah memakai kacamata yang mempunyai warna khusus, misalnya warna hitam. Maka walaupun barang putih dibawa kepadanya, namun ia akan kelihatan hitam juga. Dan hujung ayat 7 Allah Ta'ala menyebut, walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Azab kekufuran itu besar, azim. Nanti tentang orang munafik Allah Ta'ala sebut walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi ada beza tu, azab yang besar dengan azab yang pedih. Penentang-penentang kebenaran itu kerana kufur yang menimbun perasaan hati yang murni, selalu resah gelisah, tidak senang duduk diam kerana sakit hati. Inilah azab pertama dalam hidup dunia. Azab kedua masa ke akhirat kelak. Dekat dunia mereka sakit hati kerana kedaulatan mereka diganggu, fahaman yang baru itu, agama yang baru itu. Timbullah benci, dengki, murka, permusuhan dalam hati mereka. Sebab itu tidak tidur, tidak merasa nyenyak, siangnya dipenuhi oleh cemburu. Mereka selalu didorong-dorong oleh hawa nafsu mereka sendiri supaya bertindak jahat. Kalau perlu membunuh pun mereka mahu. Hati mereka bertambah sakit kerana apa yang mereka halangi itu bertambah maju juga, dan apa yang mereka pertahankan bertambah terdesak. Itulah maka zaman Mekah, pemuka Quraisy yang dipimpin Abu Jahal pernah membuat permuafakatan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai tahap itu, sebab mereka rasa terancam. Padahal Nabi mengajak benda yang benar. Nabi mengajak dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan, ajak manusia kepada kebenaran. Dan di Madinah, orang Yahudi Bani Nadir
nyaris menimpakan batu besar kepada Rasulullah SAW yang duduk bersandar pada satu dinding dari rumah orang mereka. Yahudi Bani Nadir. Rasulullah pernah pergi ke kawasan kediaman mereka, rumah mereka, nak selesaikan satu kes tuntutan diat, ada kes bunuh. Bila Nabi sampai di situ, Nabi duduk satu dinding, mereka plan dah nak jatuh batu besar pada atas. Dan malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah SAW, lalu baginda pun bangun dan beredar. Dan kemudian Bani Nadir diserang. Jadi itu ahli kitab pula sanggup nak bunuh Nabi. Ialah tadi kita dah sebut mereka dah bunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi lain. Mereka cuba bunuh Nabi Isa, Allah Ta'ala angkat ke langit. Nabi Muhammad SAW mereka cuba bunuh 2 kali. Satu batu besar, satu lagi racun, daging kambing yang diletak racun. Dengan demikian dapatlah kita merasai bahawa mereka itu disiksa dan diazab oleh kekufuran mereka sendiri. Dan akhirnya sampailah ke puncak ketika pemuka-pemuka Quraisy yang 70 orang terbunuh dalam peperangan Badar, selebihnya pulang dengan kekalahan. Itu azab dunia bagi Quraisy. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun bernasib demikian juga. Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh sahabat-sahabat Rasulullah. Bani Quraizah disapu bersih dan Bani Nadir diusir habis dari Madinah kerana kekufuran mereka. Itu azab di dunia. Raja Parsi setelah utusan Rasulullah kembali ke Madinah dan melaporkan kepada baginda bahawa surat itu dirobek, serta-merta baginda berkata kerajaannya akan robek. Dia mati dibunuh oleh puteranya sendiri, dan sejak itu kerajaan Bani Sasan ataupun Sasanid hancur dari dalam kerana perebutan mahkota. Sehingga ketika Islam masuk ke sana, mereka tidak dapat bertahan lagi, iaitu di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Raja Hercules pula, sekeping demi sekeping kerajaannya di Syria direbut oleh orang Islam, sehingga akhirnya terpaksa negeri itu dia tinggalkan sambil menitikkan air mata. Dia berkata, selamat tinggal Suria, selamat tinggal, tidak akan bertemu lagi. Itulah azab dunia bagi pemuka-pemuka kafir. Silakan azab.
Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kata pengarang, inilah azab dunia yang besar bagi pemuka-pemuka kafir yang menentang itu. Tentu akan mereka terima juga azab di akhirat yang lebih besar. Sekarang kita umat pengikut dan penjunjung cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatlah mengambil pelajaran dari kedua ayat ini. Apabila cita-cita Muhammad yang sejati ditegakkan, kita pun akan berjumpa bertentangan dengan kekufuran yang demikian. Hati mereka menerima kebenaran itu, tetapi mereka timbuni, mereka sembunyikan, laksana peladang menanamkan biji jagung ke tanah tadi. Sesudah mereka masukkan dalam lubang, mereka timbun tanah dari atas. Tetapi jagung itu akan tumbuh juga, kecuali kalau telah mendapat cap sebagai yang disebutkan Tuhan dalam wahyu itu, umpama jagung yang sudah direbus kalau ditanam tak hidup. Atau dengan tidak kita sedari, kita mengakui diri orang Islam. Al-Quran kita baca dan kita lakukan dengan tajwid yang baik, tetapi isinya tidak kita fahamkan dengan saksama. Lalu datang orang menyerukan kebenaran supaya kita benar-benar kembali kepada ajaran Rasul. Hati kecil mengakui kebenaran itu, tetapi ditolak dengan keras kerana diri tersinggung, kerana dengki, kerana merasa dilintasi. Apakah kita akan beroleh bahaya besar pula, iaitu dicap hati oleh Tuhan dan diselubungi mata kita sehingga kebenaran tidak nampak lagi. Agama Islam telah kita terima dalam keseluruhannya dan telah kita namai diri agama kita. Ada di antara orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau dikatakan dia kafir, tetapi amal Islam tidak dikerjakannya. Dan jika diajak kepada ajaran Islam, dia marah. Apakah ini akan dapat murka Tuhan pula dengan dicap hati dan pendengarannya, dan penglihatannya ditutup dan diselubungi? Islam hanya boleh hidup kerana selalu adanya dakwah. Islam hanya bisa hidup kalau ahli-ahli fikirnya selalu menggali rahsia untuk dijalankan. Dia tidak boleh dibiarkan membeku jumud. Kalau telah jumud, dia berarti mati. Maka orang yang menghidupkannya kembali akan bertemulah dengan rintangan besar, yaitu kekufuran dari orang yang mengaku dirinya Islam. Namun sebagai juga kedua ayat ini diperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk baginda putus asa, melainkan supaya bekerja lebih giat. Maka bagi penyambung waris Muhammad SAW, ayat ini pun bukan menyebabkan putus asa, tapi buat pendorong semangat. Dan jangan pula disalah tafsir lalu berkata, kalau sudah dicap Allah hati mereka, buat apa lagi dakwah? Padahal datangnya cap itu ialah sesudah sikap mereka tidak mahu percaya. Bukan cap terlebih dahulu, tetapi pertentangan mereka lah yang terlebih dahulu terjadi. Jadi itulah sebahagian daripada penafsiran ayat tadi dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Seterusnya yang diuraikan adalah tentang kafir. Kafir itu bila kita menolak. Pengarang bagi contoh, orang yang tak sembahyang belumlah jadi kafir, tetapi kalau dia menafikan sembahyang itu wajib, barulah dia menjadi kafir. Jadi pun kita telah berhati-hati dengan takfir inilah. Bukan senang kita menghukum orang kafir, tapi yang perlu adalah kita menyerukan manusia supaya beramal dengan Islam dan menegakkan agama ini, walaupun berhadapan dengan tentangan dari macam-macam jenis manusia seperti disebutkan dan contoh-contohnya tadi. Itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita semua. Sampai di situ dahulu. Apa yang baik kepada Allah SWT dan kurang datang dari kelemahan diri saya. Jika tak ada apa-apa, sekadar itu untuk malam ini kita tambah dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad
اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.